Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi kita bersama di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai kebiasaan. Pada malam ini kita akan sambunglah pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Thanawiyah kelas 9 itu sebagai sambungan pengajian kita hak lepas, sebagai sambungan pengajian kita hak lepas. Insya-Allah bimasyiatillah kita akan mengaji sambung pengajian kita di dalam ruangan pengajian malam kita pada malam ini biiznillahi ta'ala. Jadi Allahu Jalla Jalaluh ni dia telah wayak kepada kita, kata Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada ruh dan tanah. Maka asal kita ni iaitu daripada tanah, pada isi kacamata kasar tu. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh di dalam tubuh kita sebagai alat untuk nak menghidupkan tanah tadi itu, pasti kena ada roh. Maka dipikirkan oleh setengah daripada ahli fikir, kata tiap-tiap perkara ni kita boleh tengok jugalah
supaya je kita ni hak kita pakai ni, kita tengok pada kacamata asal, pasti dia tu tak bergerak. Akan tetapi apabila kita bubuhnya bateri masuk di dalam diri dia, bahasa petani panggil obat je tu, Arab panggil hagar lis-sa'ah, maka bergeraklah je. Begitu manusia. Daripada Tuhan hak duk royak tu, kita apabila mikir bolehlah buat kerja apabila kita guna isti'mal al-aql, akal fikiran kita. Setelah daripada kita ambil kemarin itu haqiqatul insan fi nazaril Islam, hakikat manusia pada pandangan kacamata al-Islam, haqiqatul ruh dan hakikat ruh, dan bahagian-bahagian makna ruh di dalam Al-Quranul Karim. Pada malam ini bersama dengan kita, iaitu kita nak baca pada muka 34. Baca pada muka halaman 34 biiznillah. Iaitu wal islamu ja'ala lirruhi ghayatan wa wasilah. Jadi agama Islam kita ni menjadikan bagi roh tadi adanya ghayah. Ghayah ni makna kata akhir hujung jatuh, ghayah, dan wasilah, jalan kita nak berjalan. Pastilah di dalam agama kita ni ya setara tu lah, Tuhan nak royak, ya ada wasilah, ada ghayah. Maka ia kata ammal ghayatu, adapun ghayah, ghayah hak Tuhan jadikan roh ni, hak Tuhan masukkan di dalam tubuh badan seseorang manusia tu iaitu gapo? Fahiyattisalu billahi azza wa jalla, supaya nak kita itu berhubung, roh kita tu berhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia kita ni, apabila kita tahu kata kita ni siapa dan dunia ni gapo, akhirat dia tu apa dia, jadi kita tu ada hati dan kekuatan dan perkara yang nak mensimpulkan hati kita tak kala kita itu adanya masalah-masalah hidupan. Kerana manusia kita ni apabila terputus daripada talian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seolah kata tak ada tempat nak bergantung. Apabila tidak ada tempat nak bergantung, di situlah tempat jadi kesutukan cara mikir. Kesutukan cara mikir dan cara kita nak pakai hidup di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu kita tengok kepada roh orang Islam tadi, ia duduk di dalam jasad yang tayyibah, jasad yang molek. Dia adalah beberapa perkara keistimewaan yang kita tengok kata jasad dia tu tak penat. Ini boleh kita tengok pada kacamata kita sendiri. Apabila kita tengok orang-orang yang tajawaz, yang lebih daripada 60 naik ke atas tu kan, kita tengok tubuh badan dia, kalau orang beriman ni ada cahaya, adanya ketenangan, adanya perkara-perkara yang membawa pada mata kita apabila tengok berasa serenuk. Tapi kita ni duduk di dalam negara orang tak beriman ni bercampur aduk dengan kita boleh tengok mereka Allah. Seolah kata roh di dalam tubuh jasad dia tu mengkesankan kepada jiwa dia ataupun tubuh badan dia, membawa kepada kata wasa letih, wasa penat, wasa kata perkara yang tidak wasa nak tubik cepat-cepat. Tetapi roh apabila tubik daripada orang yang tidak beriman, Tuhan tak takrimkan, tak muliakan. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Langit ni apabila cabut roh tubik daripada jasad manusia ni, langit tak buka pintu. Tak terima roh hak peset tu. Ini adalah benda yang sezalim-zalim kepada diri seseorang. Zalim sungguh.
Manusia tu hawi akal fikiran tetapi tak tahu nak sakut roh dia di mana. Maka ghayah di dalam Islam hak Tuhan jadikan roh ni nak sakut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ni nama Allah ni apa panggil nama, apa panggil Asmaullahil Azam. Nama hak besar sekali. Dialah sebagai ketua segala nama. Huwallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddus hingga akhir, dia sebagai ketua. Nama Ismullahil Azam. Man sa'ala bihi, siapa dia minta dengan ini nama, ajabahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan memperkenalkan. Cuma satu ya. Berhajat kepada wa antum muqinuna bil ijabah. Hati kita kena yakin kata Allah Ta'ala nak memperkenalkan doa. Kalau tidak, lah. Tuhan tak terima daripada doa orang yang hati itu ghafilun. Sebab tu Tuhan kata wala takum minal ghafilin, yang duk jadi orang yang ghafil. Lalai, berdoa lah tapi lalai. Itu bukan. Dan roh kita ni, ni kisah saya nak syarah jadi nampak sikit. Roh kita ni ia berhajat kepada makanan juga. Berhajat kepada gawa, berhajat kepada makanan. Hasif. Makanan roh ni apa dia? Zikr. Gapo aja mat? Ibadah. Hashim? Semua rakyat kena belaka ha, anta? Ilmu. Hasan? Al-Quran. Aywa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itu kami mewahyukan daripada urusan kami, iaitu ruham min amrina. Ruh. Makanan asli bagi roh kita nak menggerakkan dia, iaitu Al-Quranul Karim. Iaitu Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran ada tak? Ilmu. Ada. Tak kata? Ada ilmu. Adanya al-ibadah. Adanya tu ada ni. Soal. Dalam Quran kita 30 juzuk ni, dalil yang sarih suruh kita menuntut ilmu ni ada tak? Mari dalam otak kita, hak kita duk ngaji mari semua ni gambar tak? Di mana hak Tuhan suruh kita menuntut ilmu? Walikkan wa'lam iqra. Betul? Wa'lamu, baca habis, jangan bagi seka, baca cepat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Situ. Fa'lam, ketahui olehmu bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Tu dalil besar sarih kata suruh kita menuntut ilmu. Dalam Quran lah. Padahal hadis tu banyak lah. Maka kita kena taruh satu ayat di dalam tubuh kita, tiap-tiap masalah kita kena taruh. Nak tahu main lagu mana? Ulama kita royak belakang dah. Cuma kita hatur ya cara mikir kita, cara kita nak menuntut ilmu pengetahuan. Ya tu tak? Jadi nak royak kata gapo? Nak royak kata roh kita ni apabila Quran tu masuk di dalam telinga kita. Masuk dalam telinga. Apabila Quran masuk dalam telinga ni salah satu hawas khamsah. Salah satu daripada pencenderaan lima untuk nak menggerakkan jiwa. Setengah ulama dia bagi di antara nafsul mutmainnah dengan ruh. Hak mati tadi itu nafs. Ada pun roh tak mati. Dia bagi situ. Setengah ulama kata dak benda tu lah. Tetapi kita tak ada nak masuk di tempat pendetailan di situ, tempat pelaik di situ tak mau nak masuk. Nak masuk dikata apabila Al-Quranul Karim sapa di telinga kita, tapi syarat orang yang baca kama unzil, sebagaimana dia turun. Bukan baca seumpama lagu, jangan baca Quran seperti lagu, tak boleh. Hak Nabi kata zayyinu aswatakum bil Quran, suruh kita memperhiaskan dengan akan Al-Quran dengan suara-suara. Sungguh. Tetapi itu bukan makna kata kita main-mainkan lagu. Adakah setengah daripada video waktu bek 2-3 hari kemarin tu, ada orang dah hajar cara nak baca Quran tu.
Lagu tu tak boleh. Ittifaq ulama Islam kita kalau lagu tu tak boleh. Orang panggil kata jadi main-main dengan Al-Quran. Nabi tak kenal lagu tu. Hukum adalah salah. Bawa pada haram kita buat lagu tu. Quran kita baca kama unzil, sebagaimana turun. Orang yang baca sebagaimana turun, salah satu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, Iqra' alayya al-Quran ya Aba Abdurrahman. Hei Aba Abdurrahman, kunyah bagi Abdullah bin Mas'ud, kata baca di atas aku akan Al-Quranul Karim. Lalu Abdullah kata, Aqra' alayka ya Rasulullah wa alayka unzil. Aku nak baca di atasmu wahai Rasulullah, sedangkan Quran itu turun di atasmu. Nabi kata kan, inni uhibbu an asma' min ghairi. Sesungguhnya aku suka dengar daripada orang yang lain. Maka katanya alim ulama kita syurahil hadis, orang-orang syarah hadis itu, dia kata musyarakah di antara orang dengar Quran dengan orang baca Quran fi thawab, pada ganjaran pahala. Lalu Abdullah membaca min bidayati suratin nisa, daripada awal suratin nisa sehingga mana? Sehingga ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi kata hasbukal an. Sekarang mulut dia padah putih banyak. Lalu Abdullah tengok fa idza ainan hutadrifan. Makna kata ngali air mata Nabi SAW. Jadi nak royak kata gapo? Nak royak kata Quran ni kita nak dengar daripada orang yang baca sebagaimana Quran itu turun. Apabila Quran tu kita dengar sebagaimana orang baca turun tu, anda kata orang baca sebagaimana dia turun, Al-Quran itu kata yu'athir fi qalb. Dia kesal pada hati manusia. Dalil kata Tuhan kesal, makna kata dalil besar sekali, kata Quran ni berkesan kepada hati manusia sehingga kurih lari. Tak sewa dengar Quran. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya tak boleh dengar Quran. Jangan dengar. Kalau dengar, lagu mana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi tambah. Sebab tu Al-Quranul Karim laha silatun qawiyatun syadidatun birruhil insan. Mana kata dia adalah perhubungan yang rapat dengan ruh manusia. Dengan sebab itu apabila Quran tadi kita mendekati dia, nescaya seorang itu akan jadinya seorang yang jadi kuduah. Kuduah pada peribadi dia, keluarga dia, masyarakat dia dan kepada alam semestanya semua. Dengan sebab itu kita tengok musuh-musuh Allah Ta'ala tak kiralah bangsa, bahasa, setiap masa, setiap zaman pun dia senantiasa nak jauh tubik daripada Al-Quranul Karim. Sama ada dengar ataupun baca, tadabbur jauh. Itu maknanya gitu. InsyaAllah kalau tu kita ambil lah kitab ni, kita taswir tengok. Ada kitab sedap tengok sikit lah. Dia kata ammal ghayatu fahiya ittisalu billahi azza wa jal, berhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni Ismullahil A'zam bagaimana kita tahulah. Wattisalul hayyu alladhi yan'aqisu 'ala an-nafsi, dan kita menghubungkan perkara yang hidup ni yang berbalik di atas diri. Makna kata diri kita tu akan dapat manfaat. Fayuqidhu fiha, maka jadi bergerak padanya, pada apa? Yakni pada kita menghubungkan roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu muraqabatullah azza wa jal. Muraqabah, maqamul muraqabah. Kita ni terkadang orang sunnah kita ni jarang mana kita nak belajar mengaji tentang masalah tarbiyatul ruh. Kurang tarbiyatul isti'dadat, cara kita nak hatur aturan ke gapo orang kita hebat, masya-Allah. Akan tetapi tarbiyatul ruh kita kurang. Ulama kita buat siap ada cara-cara kita nak mengaji belajar. Muraqabah ni makna kan maqam muraqabah, makna kata maqam ihsan. Kalau dalam Islam ada tiga kan? Ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Muraqabatullah, kita
muraqabah akan Allah Subhanahu wa taala fi kulli saghiratin wa kabirah, pada tiap-tiap benda yang kecil dan benda yang besar. Kecil besar ni makna gana? Makna urusan kita ya ada dua ya. Ada kita kerja hak besar, ada kita kerja hak kecil, ya dua tu. Supaya kita kata menuntut ilmu, itu kerja besar. Adapun kita imatatul adza anit tariq, kita mengsepakkan perkara yang menyakiti muslimin di atas tembok atau batas ni, itu salah satu daripada perkara yang bila kata kecil lah, imatatul adza anit tariq, hak tu salah satu daripadanya. Maka itu boleh kita faham situ. Itu ghayah. Tuhan jadikan roh ni, ghayah dia nak hubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh ni adalah perhubungan yang lebih kuat daripada perhubungan jasad. Jasad ni kita boleh tengok gini ya. Tapi kalau roh Hashim, terkadang kita tidur mimpi ya dengan roh. Terkadang nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh. Dalam mimpi dia pernah nampak Nabi tak dalam mimpi? Pernah tak? Hasif, pernah tak? Tok Guni Aziz berapa kali jimat? Banyak kali. Tak gitu. Saya 2 kali, alhamdulillah. 2 kali. Cuaca Nabi kita alaihi salatu wassalam. Marilah mimpi. Tapi sifat dia sebagaimana ada dalam syama'il tu lah. Sifat dia ada sebagaimana ada di dalam syama'il. Tak panjang masa lah situ. Wa ammal wasilatu fahiya tahriku awtaril qalb. Adapun wasilah, perhubungan, makna kata jalan ni, jalan Allah Ta'ala jadikan roh ni jalan ya, ada jalan ya, ada wasilah, ada ghayah. Dalam Islam kena molek dua-dua lah. Bukan makna kata apabila kita nak kepada ghayah yang bagus, wasilah kita nak pergi lagu mana pun tak boleh lagu tu. Hak ni kita nak kecek ke ahkam. Ada pun amaliyat seseorang manusia, hak tu terhenti di atas orang. Masalah kita kata, misal hak kita duk nampak sama-sama. Ghayah daripada kita itu khija dan kaya. Supaya gapo kita niat? Yakni supaya kita nak mengeluarkan zakat kita, supaya nak tolongkan fakir miskin dan sebagainya. Hati orang Islam kena duduk situ. Jiwa kena ada tadhiyah, kena ada pengorbanan dan kena ada ithar. Mana kena ada gapo? Gapo ithar? Jimat. Pengorbanan, bahasa kita manusia salah. Lebih ke orang lain. Ataupun sekurang-kurangnya nak uwi orang lain tu boleh sebagaimana kita boleh. Tu jaga dah. Maqamul bir, setara mana maqamul bir Hasif? Maqamul bir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Bukan mudah tu. Hak kita kasih kita nak uwi ke orang tu. Bukan mudah Hasan. Nampak tak? Tu bukan mudah. Baik. Kalau gitu, wasilah-wasilah ni iaitu jalan ni dia. Ghayah pun kena molek, wasilah pun kena molek. Tak diizin dalam agama kita kata asalkan ghayah molek, wasilah nak jadi lagu mana pun tak apa. Tak, Islam tak aku lagu tu. Ada perbuatan manusia tanggung. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Supaya Allah Ta'ala itu balaskan kepada manusia tiap-tiap apa yang mereka itu kerja. Itu serah. Gerti dah, tahu dah. Lepas tu buat juga. Itu hadiah. Dia dengan Allah Ta'ala. Insya'a azabahu bi'adlihi subhanah wa insya'a ghafaralahu bifadlihi subhanah. Itu akidah ahli sunnah. Kalau Tuhan hendak pada orang yang dosa ni Tuhan nak azab, Tuhan azab dengan adil dia. Kalau Tuhan nak apung, hak tu dengan kelebihan dia. Tu tak? Jangan kita doa kata orang ni mati di atas apa nama? Minum arak masalah. Ngakalah demo tu. Tak. Kita tak boleh ngakak kat orang. Tapi dengan sebab kita dikena tarbiyah mari kata apabila ada perselisihan kita musamahah. Molek situ. Ada maaf, ada gapo. Akan tetapi kita kena upah kata
Kita ni ada hukuk, ada hak. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs. Tak gitu, diri dengan diri, wal 'aina bil 'ain, wal anfs bil anfs, wal uzun bil uzun, was sinna bis sin, wal juruha qisas. Tu kita kena ayatul ahkam. Nah, dalam kita ni ramai alhamdulillah mengaji, baca dan pernah habis takhassus qism syariah, ada ayatul ahkam. Kita hak usuluddin kita khususkan kepada sepihak lagi. Maka tiap-tiap maqam orang tu ya ada kelebihan tak serupa masing-masing. Wa ammal wasilatu fahiya tahriku autaril qalb, iaitu kita nak menggerakkan autar, mana tali, talian hati, talian hati, wa syahzil aql, dan nak menajamkan akal fikiran. Makna roh kita ni wasilah dia iaitu Tuhan nak menggerakkan akal, dan Tuhan nak menajamkan akal fikiran, menggerakkan hati dan akal fikiran. Sebab tu musuh Allah Ta'ala dia tahu nak buat lagu mana wi hati umat Islam jadi qasiyah, jadi kerah, dan nak buat lagu mana wi umat Islam itu habis akal fikiran. Cuba kita tengok sekarang lah ni. Pemuda, terutama pemudi tu hingga sikit, pemudi punah kat lain pula. Laki perempuan je lah belaka sekarang. Pemuda kita tengok illa man rahima rabbuhu subhanahu wa imu dadah. Kalau tak dadah, afkar munharifah, cara memikir yang penuh, tak lekat dadah, tak ada rusak tubuh badan, gagah molek, tapi cara memikir penuh. Tak boleh nampak orang malaikat kafir belaka. Tak boleh nampak orang malaikat nak jadi seteru belaka. Jadi juga. Tak boleh nampak ketenangan hak negara dan sebagainya, berasa tak puas hati. Dan sebagainya. Banyak-banyak daripada banyak perkara. Okey, dua tu. Musuh Allah Ta'ala ya tak dua tu. Sekarang lah ni mudah nak. Di Mesir, di Mesir, di Saudi, di di Yaman, di Syria, di Jordan, Urdun, dan di mana-mana lagi. Ikhwah kita ramai lagi di sana. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand sendiri pun. Ya mudah lah ni. Kaki dia ada belakang. Tak gitu. Bagi berapa parti kalau dalam afkar. Hak ni Hizbut Tahrir. Hak ni Jama'atut Takfir dan sebagainya. Itu makna kata perkara-perkara yang nak memunahkan akal. Dengan sebab itu Islam nak jaga tak sewi jadi punah cara memikir ya terus ni adalah wasilah untuk nak menggerakkan talian hati dan nak menajamkan akal fikiran. Wajib kena jaga dua-dua. Hati pun kena jaga. Perkara yang nak menyakitkan hati banyak sekali itu gapo? Syekh. Perkara yang nak menyakiti hati ke apa? Aywa, al-kalam, lisan, cakap pe. Sebab tu Nabi kata kan, orang Muslim sikat agama lidah dia. Al-muslimun man saliman muslimun min lisanihi, daripada lidah dia. Sebab tu kita ni nak kelola gapo pun jangan benda hak tak sungguh. Tak boleh. Juga kita nak kecek gapo jangan benda yang jadi telajak, mutatarrif, tak boleh. Kena baba molek. Ilan nazar, kepada mana tu? Nak menggerakkan kepada mana? Ilan nazari, kepada lihat tilik. Fi ajibi khalqillah, pada kepelek kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni terkadang tak ada mikir gapo sari-sari lepas pergi dengan gitulah. Cuba kita tengok je tu. Saat tu. Setiap minit dia dak jalan lagi tu dia tak hunda balik dah. Ila yaumiddin. Seminit. Tadi pukul 3:30 dah ke. Sekarang lah ni pukul kat pukul 9 dah. Kalau masa kita ni kah? Kat pukul 9 dah. Maka tak ulai balik dah tu. Tak ulai balik dah. Ya kau dok gi semata.
Dengan sebab itu Allah bi al-waqt, dengan masa. Kalimah Allah ni apa panggil kalimah tanbih di dalam uslub al-arabi. Allah bita'allum, Allah bis kaza wa kaza. Boleh kita guna di dalam uslub al-arabi. Nampak? Uslub al-arabi ni penting. Kita orang ngaji bahasa Arab ni kita kena tahu. Kita tengok pada kepelak kejadian Allah Subhanahu wa taala. Wa ibda'ihi fin nafs, dan pada keelok kecermelangan di dalam jiwa seseorang. Banyak perkara lala ni Allah Ta'ala nak muzahirkan kepada manusia supaya nak tahu kata hak Tuhan duk ayat ni benar. Dulu orang pakai engkar, masa kita kecil-kecil dulu tu orang engkar kata bagaimana nak tukarnya pahala orang bakhil kan. Orang bakhil ni tok guru mai royak di masjid kata wilah makan ni kepada orang buka puasa supaya mung tu dapat ganjaran puasa hak dia kepada mung. Dia kata kalau ambil puasa hak dia week kita kan habislah dia. Dia pakai engkar terus gitu selalu. Batuk guru pun gitulah kena duk guna akal sebab tu tok guru dia akal dia tajih sebab dia duk guna sokmo. Kepala lidah kita duk kecek sokmo. Ya matang orang panggil dia tajih. Kecek lah mana pun dia tak leh dia reti nak letak. Hari ni kita tengok telefon tu telefon iPhone dah apabila kita nak tukar daripada telefon hak buruk ni kepada hak baru pada tak gitu dia tie on common habis maklumat hadut sini gi situ hak tu lah dengan gambar dengan berapa nama hak tu lah ya boleh tengok dengan mata tak boleh apa hak tu raya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuhan tak tahu kan Tuhan sedangkan Tuhan jadikan kita. A antum a'lamu amillah. Kita lebih tahu daripada Tuhan ke Tuhan lebih tahu daripada kita. Situ tempat yang kita kena ambil pendirian. Wastafziz al-hawasu ba'da dhalika kay tatarajjama hadhihi al-ahasis wal musyahadat ila khasyatillahi azza wa jal. Dan nak menetapkan pencederaan ilmu lepas daripada kita tilik kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya supaya nak menggerakkan pandangan kita dan fikiran kita kepada mana? Kepada khasyatillah, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Tuhan ni makna gano? Hashim. Takut seperti kita takut kepada binatang buah ke macam mana? Takut macam mana je mak? Taat dan patuh. Taat dan patuh. Setengah duk takut ni nak apa yang kata nak terbiahkan diri dia supaya takut ke Tuhan, dia buat takut seperti binatang buah. Tak kenalah tu. Takut ni makna kata kita duduk di dalam unai-unai dia. Duduk situ ya dah. Duduk dalam unai-unai dia. Tu makna kata takut. Bukan makna takut kita duk takut sore. Kalau takut kelajak jadi penyakit jiwa pula orang kita. Habis tu jangan duk usik orang benda hak orang takut-takut. Nah tak? Jadi penyakit jiwa. Maka tidak ada perkara yang kita takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala, malaikat kita lari daripada dia. Lari. Tetapi kita takut Tuhan, tetapi kita nak mendekati dia. Situ pun padai dia kalau kita mikir. Fafirru ilallah, tak kah? Fafirru ilallah. Tusbih bittali manhajan daqiqan lil hayati. Maka jadilah dengan perkara yang berikut tadi sebagai jalanan yang halusi bagi hidupan seseorang manusia. Manusia apabila ada maqam muraqabah tadi itu, dia tak nak guna manalah. Polis pun tak kena guna mana bayi. Padahal dia patuh kat undang-undang. Wa tariqatul Islam fi tarbiyatir ruh hiya an yuqsada silatun daimatun bainaha wa bainallah. Jalannya Islam pada nak mentarbiahkan ruh iaitu bahawa nak tujukan perhubungan yang semata-mata di antara ruh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Ngajilah setara mana pun.
Hak nak apa? Ni maqamul khasyah. Bukan makna diri ilmu tu madah fi nafsiha. La. Diri ilmu tu madah fi ghairiha. Hak tu hak kita talaqi pada alim ulama kita lagu tu. Mana kata bukan semata-mata orang ada ilmu maka dia terpuji. Tak. Orang ada ilmu tapi natijah dia dengan ilmu dia tu dia boleh menggawalkan diri dia kerana ada maqam muraqabah takut pada Tuhan. Hak itulah tepat yang kita kena tahu sungguh. Sebab tu banyaklah daripada pendapat-pendapat perkataan-perkataan alim ulama daripada kalangan ulama salafus salih. Yang manhaj ahli sunnah ni penting soal. Gilah anta nak ngaji dengan siapa, dengan pia, di mana tempat bahasa bangsa mana lah, tak ada masalah. Ya supa belaka pada manhaj. Apabila kita masuk manhaj itu di dalam kumpulan ataupun di dalam majlis ilmu orang hak bermanhaj ni ya boleh dengar tokoh-tokoh ulama salaf. Sa'id Al-Khudri ke, Sa'id Ibn Jubair ke, Hasan Basri ke. Ya boleh dengar mereka-mereka itu. Nampak tu tak? Ya tak ada dengar hak bawah-bawah. Walaupun hak bawah-bawah ni, hak akhir-akhir ni ada kelebihan. Akan tetapi mereka tak munharif. Tak ada jadi inhiraf. Keluar tubik. Inhiraf ni faham lah. Mana kata tak menyeleweng tubik daripada jalan ni hak tu. Hasan Basri ke masalah. Saya nak cari perkataan dia masalah tarbiyah. Tarbiyah roh ke, tarbiyah jasad ke, tarbiyah gapo nama pun. Saya nak cari. Ada berlaku. Baiklah tu. Ni kita kena menggalakkan. Ada satu kalau kita sebagai pelajar ni. Iaitu ada satu kitab nama Nadratun Na'im. Biasa tengok tak? Nadratun Na'im. Ada sebelah jilid tu kan. Kita sebagai pendakwah ni, hari ni alhamdulillah pendakwah ramai hari ni. Pendakwah berkongsi kita ramai hari ni, masya-Allah. Iaitu kita tengok dalam kitab tu. Nadratun Na'im. We ada sepala. Kita nak khutbah ada dalam tu. Kita nak muhadarah ada dalam tu. Ada dalam tu Quran, hadis, aqwal sahabah, aqwal tabi'in, aqwal a'immatis salafis salih. Ada Quran, ada hadis, ada pendapat sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan pendapat ulama-ulama salafus salih. Cukup kat dalam tu. Sekadar kita mutalaah, kita tengok. Alhamdulillah. Bab apa tu? Bab kita nak mengingati ikut nak kecek bab apa Hashim. Ada belaka dalam tu. Cari mengikut huruful mu'jam. Al-khawf pergi cari di khaw. Jumpa. Muraqabah cari di mim. Jumpa. Masalah. Misa. Ar-ridha. Gapa mana ridha? Cari di ra. Jumpa. Asyukr. Cari di shin. Jumpa. Ini saya nak mengkemukakan kepada kita. Ada arti kata kita pakai kongsi. Supaya gapa? Supaya kita ni dapat berjaya bersama-sama. Lagi dia kata fi kulli lahzatin, pada tiap-tiap lahzah. Lahzah seperti jalan seminit ke seminit. Wa kullu amalin, dan tiap-tiap amal. Amal kita. Amal nak boleh jadi amal bila jimat? Amal ni bila? Amal ni bezakan dengan fa'ala dengan amila. Bezakan Hashim? Hasan? Amal ni sentiasa buat dah. Amal senantiasa ada buat. Lepas tu? Tak ada buat lagi? Lebih kurang itulah. Abayi? Amila dengan fa'ala lah. Kan? Lebih kurang lah. Sistem lah. Lepas tu? Berterusan. Ada perfa'ala? Ini orang panggil lataiful Qur'aniyah. Lataif Qur'aniyah fi istikhdam al-kalimat. Pada nak menggunakan kalimah-kalimah. Fa'ala ni benda kebiasaan kita buat. Tak ada suruh, tak ada larang. Senantiasa kita ada buat seperti
gapo misal makan minum nah jalan benar harus ada pun amal perkara kena naik dengan niat ada suruh ada kita kena niat seperti as-salah salah tu panggil apabila kita berlaku orang panggil fi'lun salih ke amalun salih panggil amal salih tak panggil fi'lun salih tak ada orang pakai lah tu salah pada istikhdam pada kita guna nampak tak tu itu dia sebab tu Tuhan kata dalam al-Qur'an man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika falanuhyiyannahu hayatan thayyibah man amila bukan man fa'ala nampak tu dah ada suruh ada ikhlas dalam tu kemudian badannya tu lah ada mutabaah dalam tu barulah jadi amalan yang salih sebab tu Tuhan kata dalam akhir surah Kahfi baca tanah akhir surah Kahfi man kana yarju liqa'a rabbih falyamal maka hendaklah mung mari lam al-amr suruh maka hendaklah mung tu buat amalan yang salih satu sekarang falyamal amalan saliha ay amalan fihi syurutun wa arkanun wal mutaba'ah ada syarat ada rukun ada ikutan ada contoh tauladan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan kamu itu menyekutu Allah SWT dengan mana-mana pun hatta Jibril sehingga Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pia-pia pun tak boleh maka tubik gapo natijah situ al-ikhlas maka syarat al-ibadah fihi ruknan dah dua gapo Hashim ittiba wal ikhlas bas tak ada hal lain kalau tidak bayi Tuhan tak terima nampak tu dah buat saja buat letih dah habis duit lagi pitih lagi tapi Tuhan tak terima awak apa syarat tak ada adakah orang semaya tak cukup syarat nak sah apabila tak sah pada pandangan kaca mata alim ulama kita ataupun syariat kita al-qabul Tuhan nak terima jauh qabul terima kerja Tuhan jangan duk pandai-pandai situ sah batal kerja orang ngaji di kalangan ahli syariah boleh kecek mu semaya tak sah saat ni sebab tak ada syarat gini okey tapi ya cukup Tuhan semaya tak terima ni jangan illa min babil hikayah babul hikayah lagu mana ni kena jaga sini orang pergi main sihir jumpa Tok Nujung maka orang lagu ni orang macam ini ni kita kata mung duk semaya tu tak terima tu kita hukum di atas perbuatan dia tak ada hukum pada diri amalan tu pada perbuatan dia situ kenapa tu nampak man ata arrafan lam tuqbal minhu salatu 40 lailatan siapa dia pergi jumpa dengan Tok Nujung sehari tanya masalah pelik-pelik masalah ghaibiyah Tuhan tak terima semaya dia 40 malam pia ayat Nabi SAW di mana ada sahih belana cari tengok nampak tu tak itu dia habis itu wa kulli fi kulli lahzatin wa kulli amalin wa kulli fikratin dan pada tiap-tiap fikrah ni mana kata cara memikir kita wa kulli syu'urin dan pada tiap-tiap perasaan wa tatamathalu bituruqi al-atiyah dan boleh kita nak buat kesimpulan ataupun nak buat contoh buat misal dengan beberapa perkara jalan-jalan yang berikut misal-misal yang berikut pertama kita nak mengeluarkan roh kita dengan Allah Ta'ala ni jalan yang pertama ulama kita royak ni bagi 3 jalan semua tengok jalan pertama awalan an tariqin nazari fil kaun iaitu daripada jalan ni kita tilik pada kejadian alam kepada kejadian alam wa huwa an-nazar iaitu kita itu tilik ila hadzal kaun kepada ini alam al-wasi' yang luas al-mubda' yang dikena hiaskan dia
Al-Mu'jaz. Dan dia itu tak ada siapa boleh nak buat seperti alai tu buat ni, tak ada. Ada satu hari orang mai cabar Nabi SAW kata, "Kamu duk dakwa tadi itu Muhammad gini kata Tuhan hatamu, aku tak percaya kata Tuhan hatamu, tapi aku percaya kata Tuhan ada." Nampak tak tu? Ya percaya kata Tuhan ada puak-puak musyrikun ni. Bisarihil kalamillah, dengan nyata daripada kalam Allah Taala. Lalu Nabi kata, "Kalau mu tak percaya ke aku sangatnya, mu percaya kata langit ni Tuhan berjadi. Tuhan royak ke aku sendiri kata langit ni tak ada tempat retak," dia kata. Tempat pecah-pecah, tempat jadi nak, tempat jadi tempat kritik ke manusia tak ada. Cuma tengok di mana, cuma royak ke aku. Suruh tengok kepada langit. Suruh tengok kepada langit. Bagaimana dia itu diakadkan bi ghairi amadin, dengan ketiadaan berat apa-apa, tak ada tiai walaupun satu pun. Manusia tak boleh nak buat lagu tu. Tak kuasa, lemah manusia nak buat. Jangan kata nak buat hak lain, semut seka nak buat tak boleh kita. Semua berhajat di atas behar belaka, orang tu pera semut belana, dia pera semut. Bukan berjadi semut. Tak gitu. Cuba kita jangan duk buat menatai kalau kita tak ada pedah ke apa. Cuba kita bunuh. Masalah tu bunuh semut seka kan. Bunuh nak ada sebab juga. Walaupun binatang, ya, tapi bunuh nak ada sebab. Dia masuk rumah kita, kaca, makan nega apa, bunuh boleh. Tapi kalau dia duduk tempat dia, kita pergi bunuh, hak tu yang mengadu ke Tuhan kita pula kena seksa. Jangan buat mudah-mudah. Ada budak-budak kita kena tambih lah, kena wiput ingat azakumullah mai katak ke, ya bakar benda hak panah tu, ya titik tak katak, matilah gitu. Tak lewat lah tu, besar-besar. Dia kata katak apa ke dia, tak boleh. Yang ngadu kau Tuhan. Burung kita tubir dia datang warik ibadah hadis Nabi. Kita tubir dia dengan semata-mata tubir. Tak ada nak makan, tak ada gapo. Jangan ngadu kau Tuhan esok. Puak ni akhirat esok belakang sekali hisab. Belakang sekali. Puak tak ada gapo setengah hari ya. Setengah ulama kata 2 jam sudah masuk syurga. Senang waktu. Puak ana tu. Fa as-sabiqun al-awwalun. 70 awal. Ukasyah masuk dalam tu. Ukasyah masuk dalam tu. Daripada 70,000, 70,000 awal. Wak ni yadkhulul jannata bighairi hisab wala sabiqati azab. Tak ada kena seksa ke apa, tak ada kena tanya ke apa. Tu. Sifat yang lagu mana? Kita ngaji hak 70 orang tu. Nak ngaji kena tahu, kita bubuh hak pasal tu hati Wastihdaru qudratillahi azza wa jal, dan kita kena senantiasa dok mengingati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala allati tuqidul qalb, yang nak menghidupkan hati. Hidup hati ni payah ke Hasan? Hati apabila tak hidup, himmah apa tak ada. Akal fikir apa tak berjalan, duduk atas bumi ni tak ada arti. Hati ni penting. Sebab tu hatilah yang Islam kita duk jaga. Maqamul mas'alatul qulub dalam Islam kita ni ia jaga sungguh-sungguh. Tapi kita kena tanya juga diri kita ni, kata kita ni lagu mana dengan hati. Cara kita nak bela dia lagu mana. Saya pernah pergi jumpa dengan pembesar-pembesar dan orang-orang hak lebih-lebih kan. Daripada orang yang berjaya, dia jaga hati. Tak ada hati dia, tak ada dendam. Hati dia tak marah. Hati dia tak ada hasad. Hati dia tak ada takabur dan sebagainya. Ini yang menyakit hati ni. Terkadang kita pakar subai berapa nama, kita ayat di atas sifat, tak ada kata ke siapa. Tapi hati, qulubuhum maradun. Tak boleh nampak orang ada nikmat sikit, mula jadi. Masalah semua yang duk jadi dalam masyarakat mari pada punca hati tak molek tu. Nampak tu tak? Tu dia. Wa tashhadul aqlu li yusabbihallaha wa yujillahu wa yu'azzimahu. Dan nak menajamkan akal supaya gapo? Nak menyuci akan Allah dan membesar dan mengagung akan Allah Subhanahu wa taala. Faham mengagung tak? Agung kan? Mengagung dan membesar akan Allah Subhanahu wa taala.
Pak orang tanya soal. Allah Ta'ala takkah dia ni suci daripada kekurangan semua dah kah? Pak kenapa kita kena tasbih kepada dia? Buat apa? Hikmat ke apa boleh hoyak tak? Hasan. Dia nak tengok ibadah solihun. Ibadah solihun. Tengok hamba dia soleh tak? Supaya nak tengok hamba dia tu soleh ke tak. Hashim, ada jawab pe? Menunjuk kata orang tasbih dia tu cuci. Menunjuk kata orang tasbih dia tu cuci. Ada pengertian nak pengertian nak. Ayo. Lah nak. Gana? Menyucikan hati dia tahu kepada Tuhan. Nak ayat kata kita mengingat, kita menyuci tasbih Allah Ta'ala ni. Bukan Tuhan tu tak menyuci, bukan Tuhan tu ada kekurangan, tak. Tetapi perkara ni apabila kita buat ni, perkara klik kepada diri kita sendiri. Pedah tu klik pada diri sendiri. Seperti mana? Kita ngajak nak buat seperti ni boleh. Seperti ni mana contoh, misal benar hak orang duk nampak. Kalau kita boleh manhaj ni Hasan, gilah anta nak ngajar di mana pun, nak pergi muamalat dengan siapa pun, orang terima. Tak usah kata no. Ngajar di surau masjid mana pun orang terima. Apa? Kerana ia boleh mencerahkan. Seperti kita tanam pokok kayu kan. Kita belakan dia, buah air ke dia, uwi air ke dia, jiuh air ke dia, buah baja lagi. Nampak tengok kita ada uwi kepia. Uwi ke pohon kayu ada ke? Sebenar? Boleh kita. Gitu dah. Dia kena misal uwi nampak. Hissi. Hak ni hak maknawi. Iman ni hak kita ada ngaji. Hak hissi, ayo gitu. Kena wari. Sebab tutup guru terkadang dia duk mikir. Tahu kita lepas zuhur sampai ke asar, dia tahu agak apa, murajaah. Tengok dia nak ngajar pada karya. Kita begitulah. Tu kerja bagi guru. Kita nak kerja hal lain, boleh ada apa, tapi kerja ngaji agama utamanya duduk atas meja. Yu'allimun nas al-kitab wal hikmah. Ngajar al-kitab, Al-Quran dan hikmah mana hadis. Pakai ada ulama, tak pakai ulama, tak boleh nak syarah kitab. Kena pakai ulama. Nampak tak tu? Orang duk bubuh kita tak pakai ulama itu dusta, zalim. Cuma mari tengok majlis-majlis kita sebut ulama, hak mereka pun tak kenal. Di kalangan ulama-ulama salafus salih, mereka pun tak kenal. Tersebut satu ayat tu berapa dan sebagainya. Walau nazara al-insanu likulli syai'in hawlahu, dan jika melihat oleh manusia bagi tiap-tiap sesuatu mereka hadut sekelilinginya tu, wa harraka aqluhu fihi litaharruk qalbuhu wa jawarihuhu bita'zimi wal ijlal li hadzal khaliqil azim. Dan kita nak menggerakkan akan akal seseorang pada kita tilik kelehat tu dan nak menggerakkan hati. Apabila akal itu gerak, hati itu ada berkesan. Apabila hati itu berkesan, anggota kita akan ikuti. Ikuti di atas apa? Nak membesar dan nak mengagungkan bagi Tuhan yang menjadi. Orang mulhid sekarang lah ni, mulhid. Mulhid ni, mana orang tak ada beriman dengan Tuhan. Negeri Arab ni banyak sekarang. Negeri Arab ni banyak. Negeri kita pun banyak. Bukan sikit. Lah mana? Ia kata, mung dah beriman dengan Tuhan gini-gini mana? Tengok pun tak boleh dengar suara pun tak boleh, gapa pun tak boleh sekarang pun. Tetapi kita sebagai orang beriman ini, bagaimana kita nak beri jawapan kepada diri kita mula-mula sekali? Bagaimana? Tak usah beri ke orang lagi, beri kepada diri itu dulu. Naklah mana? Bukan perkara yang ada tu hak mulia pasti kita boleh tengok. Tapi yang kita boleh tengok kesal dia tu. Terkadang kita kata raja satu negara
terkadang tak pernah kita tengok, sungguh tak. Kalau zaman dulu tu dia tak ada TV. Raja tu duk main kat patah tu, dia tak tahu orang kampung ke. Di negara kita ni duk royak ni, raja tu main duk kat patah tu. Maka jumpa dengan seorang tua duk pegang menata terenak ke gitu, dan dia tu orang patah, tak pakai baju pun. Main-main, cuek gi mari jadi baik. Kecek gi mari jadi baik. Dia pun tak tahu tak raja. Nah, dia tahu orang zaman dulu je bukan duk boleh. Tapi dia duk tengok tu gining ada kesel ada gak tu. Nak misal di atas kesel tadi. Supaya zaman dulu Saidina Umar tu ke. Orang tak kenal. Kau dia pergi minta anak perempuan hak Umar ayah pada Umar Abdul Aziz. Mak dia tu, mak Umar Abdul Aziz tu ke. Biasa dengar kisah tu. Jadi panjang lu nak oyak ni dah. Jadi satu keluarga tu Umar tu baik waktu malam. Nak pergi carinya orang-orang dalam rakyat dia ni duduk ke lagu mana. Gi. Jumpa di satu rumah keluarga dia. Duk kecek di antara ibu dia dengan anak dia. Anak dia ni orang jual di kedai di pasar ni jual susu. Mak dia ni orang perah susu. Lepas tu masuk susu mari kepada anak dia. Umar duk belakang duk luar. Duk dengar duk kecek becek. Belum daripada subuh. Dia nak jual je pagi dulu. Yalah ni yang mati pagi kan. Nah. Lepas daripada tu dia kata hari ni boleh susu tak banyak ni. Nak buat lagu mana kita? Mak dia kata capur air pun tak apa, dia kata. Capur air sikit nampak banyak sikit. Anak dia kata, kalau nya tahu di kerajaan Umar cuah habis licin, mama. Mama dia kata nak tahu lagu mana, kata kita bos tak ada banyak, kata supaya nak win nampak supaya ngak sokmo-sokmo, dia kata. Lalu anak dia kata, tak apalah kalau kerajaan hak Umar tak tahu pun, patuhan kita lah mana. Umar dengar perkataan tu berasa cocok dalam hati. Kata orang ni. Ada imi. Duk kecek bicek pak tak ada dah. Mati dah. Ada dua ibu mak dia dengan anak dia. Klik pada Madinah tu belum 2-3 hari kemarin itu orang mari duk suruhlah Umar cari menantu. Orang hak duk kalangan sekeliling Madinah ni cari menantu. Ya Amirul Mukminin carilah menantu anak hamba ni nak kahwin, cari menantu lah seorang. Umar klik dengan gaduh-gaduh. Sudah semaya, berzikir sikit. Palai mari, mana orang hak minta nak suruh aku cari menantu tu? Gi, aku jumpa dah orang perempuan dia kata. Gi ramah pak dia. Dia kata hari ni kejut mak dia. Kata nak igak gapo, nak takak gapo. Salah kok mana, duk jual kok mana ni. Lalu dia kata, dak mari ni mari molek, bukan mari nak itu ada gapo, dak ada urusan tu. Nak minta ada kan anak perempuan sini. Nak minta jadi natu sikit. Entah pia dia kata. Tengok. Entah pia. Dia kata amah ni Umar dah. Tak leh. Umar hak khalifah lah. Duk dengar mari lama dah kata Umar khalifah ni ada gitu gini. Nak ayat kata duk tengok pada kesal hak Umar tu tak sampai jumpa bang. Pehel lagu mana nak kembali klik pada kita duk baca ni, duk ngaji ni. Nak ayat kata bukan tiap-tiap perkara yang ada tu pasti kita kena boleh tengok tu tengok kesal ada Lalu Umar kata tak apalah lah mana nak setara mana, mah setara mana, nikah kahwin ni kita nak kira. Nak buat kena kita orang kapur apa, tak apalah kita nak. Nah, gitu dan gini. Itulah mak bagi Umar Abdul Aziz tu, mak dia. Tu baik Umar Abdul Aziz lagu mana, tengok pada mak dia. Nampak dah tu? Tu nak ayat kata kesal tu penting lebih daripada kita kena boleh tengok mata kepala. Pas kita akan boleh tengok Tuhan akhirat esok. Nah, kita akan boleh tengok Allah SWT pada hari akhirat esok. Sikit lagi insya-Allah. Yang kedua,
Thaniyan, yang kedua, jalan ni kita nak menekatkan roh kita kepada Tuhan. Yang ni kedua. An tariqil ibadat, iaitu daripada jalan ni kita nak mengibadat. Ibadat ni makna kan Hasif? Ibadat mana kan Hasan? Ibadat mana kan? Pahal ibadat mana apa? Al-ibadah lughatan bermakna at-talazzul. Apa nama? At-tazallul wal khudu' wal mahabbah wat ta'zim. Kita nak mengabdikan diri kita serta kita membesar mengagung perkara tadi dan kita kasih. Tu ibadat pada asal. Ibadat pada apa? Pada asal kejadian. Tu mana ibadah. Kita kena faham ni. Kita ni kena faham dulu. Lepas tu nak royak ke orang, kau dulu. Orang sekarang lah ni nak bergaduh ke orang. Ni kena ada diri kita dulu. Lepas tu kita royak lah ke orang. Tak ada apa. Tu mana al-ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwal wal a'mal zahiratan wa batinah. Tiap-tiap ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah. Tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala itu kasih. Lazim daripada hak Tuhan kasih, Tuhan suruh. Mana ibadat ni hak Tuhan suruh. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh. Suruh Tuhan ada dua. Suruh wa ima dalam Quran, wa ima di atas lidah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tu hak Nabi, hak dalam agama kita. Sebab tu nak kepada suruh. Apabila ada suruh, kita faham segera kata asal ibadat tertegah. Nak pandai-pandai tak boleh. Al-aslu fil ibadati mana' tertegah. Al-aslu fil ma'kulat wal mashrubat mubah. Minum, nak makan minum lah. Malaikat illa ma yutla alaikum. Bagi hak dibaca di atas kamu, hak tak boleh makan tu tak boleh. Ya beza lah. Kita nak beza di antara. Asal ibadat tak boleh kita buat kok tu kok ni. Buat pandai-pandai tak boleh. Hak Tuhan. Hak Tuhan, hak Nabi tak boleh hak kita. Hak tu hak sunnah kita jalan lagu tu. Nampak tak tu? Dan semua ulama Islam kita jalan lagu tu. Malaikat hak lucu-lucu tak berjuruh tu, dia nak pandai-pandai. Katakan no, innal Islam, sesungguhnya agama Islam ini mentawdihkan makna al-ibadah. Yuwassi'u makna al-ibadah, memperluaskan makna ibadah. Hatta tashmula kulla al-hayah, sehingga nakwi mengandungi semua hidup manusia itu nak jadi hidup ibadat belaka. Bab dalam agama kita ada berapa bab Hasan? Dalam fiqh ada berapa bab semua? Hashim ada berapa bab? Tahu belaka tapi terkadang tak telitah. Tahu buat kita tahu, kita tak tahu. Saya tahu tak tahu sampai tanya tu. Abwabul fiqhi dalam agama kita ada pak robok, pak apa tu? Bab apa? Babul ibadat. Babul muamalat, betul? Munakahat, betul? Jinayat sahabat tu saya tak tahu. Tu. Ya ada dalam tu ya. Semua hidup pegerak kita. Dan tak keluar daripada ahkamul khams. Ahkamul khamsah ada berapa? Ada 5. Gapo hati? Wajib, sunat, mubah, betul? Haram, makruh. 5. Ya tu ye. Nak ingatlah situ tu. Nampak tu? Tu. Kullu amalin ataupun kullu amalin, tiap-tiap amal tatawajjahu bihil insan ila Allah Ta'ala fahuwa ibadatun. Tiap-tiap amalan. Tapi amalan saat ni dah. Amalan mana tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh dan Tuhan redha. Hatu amalan. Tu panggil amal. Yang kita nak menujukan dengan amal tadi itu oleh manusia kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah ibadat. Kita mengaji ni. Ngaji ni apa panggil ibadat? Berdasar kepada fa'lam tadi. Berdasar pada fa'lam tadi. Maka kita tunaikan apa hak Tuhan suruh dengan ikhlas, dan kita itu
Mutaba'ah, okey, tak ada apa. Sahabat dulu ngaji dengan Nabi gini juga. Mari penuh puak dia. Tak gitu? Tu rupa dia. Wa kullu, dan tiap-tiap amalin yatrukuhul insan taqarruban ilallah wahtisaban fahuwa ibadatun. Ada amalan hak biasa kita tinggal. Manusia tu tinggal kerana mendekati Allah Ta'ala dan kita harap pahala daripada Tuhan, maka itu panggil ibadat juga. Kita tak makan bawel sebab kita i'tikad tadi dia makruh. Boleh pahala. Kalau makan tak ada apa? Nampak tak tu? Kita tak minum arak. Kerana kita i'tikad benda tu haram. Boleh pahala. Tinggal tu. Tinggal di sini makna kata talabat tar. Kita tinggal tutup tinggal. Lah mana? Makna kata tinggal min awalil amr. Tinggal mula-mula. Tak ada kena kerja dulu kemudian kita tinggal. Itu bukan maksud. Tinggal mana kita tak kerja. Tak buat kerja. Tak melaksanakan. Kenapa? Kerana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu zikrin lillahi ta'ala, maka tiap-tiap zikir kepada Allah fil lail wan nahar, sama ada masa malam siang, fa huwa ibadatun, maka itu adalah ibadah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhir ayat. Mereka ni mana senantiasa pas mengingati Allah Ta'ala ni boleh dengan hati, dengan lidah, dengan anggota luar dan sebagainya, boleh berlaku. Nampak tu tak? Tu dia. Wa min thamma, Ajimat, wa min thamma dengan wa min thumma kita nak baca mana? Hasan, terkadang banyak ni wa min thumma dia baca gitu. Hashim, wa min thamma mana apa? Tini, ayuh. Tini mana? Hunak, di sana. Wa min thamma bimakna hunaka, mana di sana. Tinun boleh. Tini ni haza tepat. Ni wa min thamma seolah kata ismul isyarah tufidu, makna dia tu isim isyarah tufidul ba'id, hak jauh. Kita apabila masuk min kemudian mari dengar rupa sa dengan mim, summa lah. Kita tak boleh baca summa wa min thamma ay wa min hunak di sana. Ni terkadang carilah kamu gegeh semalam pun tak jumpa tu. Tastamilul ibadatu al-hayah. Makna kata dan di sana nak merangkungi, makna nak memasukkan ibadat itu apa nama hidup pe kita semua. Nak jadi hidup ibadat ke? Duduk pun ibadat, berdiri pun ibadat, tidur pun ibadat, makan minum. Jadi ibadat belaka. Nak buatlah mana? Ya ada cara dia. Fayusbihul insanu 'abidan lillahi ta'ala. Maka jadilah seorang tu, manusia tu hamba bagi Allah Ta'ala, haitsuma tatawajjahu ataupun tutawajjahu ila Allah. Di mana-mana dia nak pergi pun ikut. Duk dalam negara, luar negara, situ dan sini, tak ada kira. Wa bihadzal makna, dan dengan ini makna ni tusbihul ibadatu hiya silatud daimatu lirruh. Maka dengan ini makna jadilah ibadat itu iaitu perhubungan yang berpanjangi bagi ruh. Ruh ni apabila kita ada ibadat, ya hidup. Ibadat ya hidup. Sebab tu apa nama akhir suratul Al-A'raf macam mana? Baca, Sif. Baca derah tak apa. Hak tu hai kata bil wudu'i wal asal wala takum minal ghafilin. So kita ibadat pada siang hari dan malam hari. Jangan kita tu jadi masuk dalam golongan orang yang lalai. Sebab roh apabila tak ada makan, dia lapar. Apabila lapar, roh tu nak menyasar kot lain. Itu habis pada apa nama jalanan yang kedua. Jalan yang ketiga, jalan yang terakhir, insya-Allah 15 minit lagi. Sampai pukul 10 malam ni. Allah lah. Pukul 10. Baik. An tariq tawjihil qal ila al-khusyu' wat taqwa lillahi ta'ala. Iaitu kita nak daripada jalan ni kita nak menghadapkan
Taujih makna menghadapkan hati kepada kita khusyuk. Khusyuk ni mana tenang. Nah, tenang hati. Dan kita itu mengagungkan. Takwa makna kita agungkan perintah Tuhan tu subhanahu wa ta'ala. Jalan itu. Hati ni nak tenang payah juga, bukan mudah. Orang duk main dengan hati ya tahulah. Guru-guru kita duk mengajar dia kata hati lah hak payah sekali kita nak bela. Hati itu jadi seolah kata dia liar. Sebab tu ulama nafsi dia kata ataupun ulama lugah dia kata la yusammal qalbu qalban illa wa annahu yataqallabu. Tak dinamakan hati itu hati, malaikat ia bertukar alik. Dengan sebab tu datang waris saya duk royak sokmo. Doa sokmo lah doa ni. Belum daripada nak saleh nah. Belum daripada nak saleh. Huna di situ ataupun hunak di sana tu belum ada kita nak saleh, sudah pada kita tahayyat ke apa siap tu lah na. Kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min gapo? Min gapo? Biasa baca dak 4 perkara tu Hashim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hak tu baca sokmo. Nabi suruh baca sokmo. Ada adalah dia sahih tu. Salafus salih dulu ya hajar anak-anak dia baca dak doa tu sana. Ya tak baca. Baca ke semaya semula. Dia hajar. Ya tarbiyah. Semaya semula. Semaya semula doa. Belakang daripada tu bohlah. Ud'ullaha kama tasya. Doa kepada Allah Taala apa hak kita nak. Boh satu daripada tu apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boh situ. Lepas tu Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Orang yang melazamah dengan itu doa akan jadi alim bila mahalah. Tak jadi mustahil. Orang alim ni bukan mana orang kitab banyak. La. Bukan orang ngaji lama. La. Bukan orang tu orang ni. Orang alim ni ilmu suku hak tu hawi dia. Faqih fid din. Ya nampak molek, ya tak kena. Tu faqih fid din. Hak ni pemberian daripada Tuhan. Apa boleh? Sebab mau minta. Sebab tu apabila orang suruh kita tahnik anak-anak halus tu kan, anak kecil tu berdoa. Rasa-rasa kepala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Boleh. Ta'wil di situ bermakna tafsir. Bukan ta'wil Mu'tazilah dak lah. Tu lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala kata, ni gini. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surah apa ni? Sif. Surah Mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang mukminun, mereka yang dalam semaya mereka itu bersifat dengan khashi'un. Khashi'un. Tenang hati, tetapkan hati. Tetap hati bukan mudah. Ulama syurah hadis ataupun ahli tafsir yang kata kita pergi semaya sahwa belaka tapi darajat tak serupa tu. Hening boleh gini sebab hati. Khusyuk ni mana gana? Khusyuk semaya ni mana gana? Hasan, khusyuk semaya mana gana? Hashim, khusyuk duk ingat dengan kau syurga. Khusyuk kita. Kau ingat khusyuk haqiqatul khusyuk fi salah madza? Gapo? Meninggalkan perkara dunia. La. Gapa? Berasa rendah. Kena berasa tu salah satu daripada mukammilatis salah. Yakni mutaba'at qira'atik. Mutaba'ah qalbuka bi qira'atak. Hati kita tu mutaba'ah kita dak baca tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mutaba'ah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ikuti. Makna dia tu lah. Ni mari cara-cara mikir baru ni, ayat hak sifat Tuhan tak ada makna pula. Nak tak ada bola mana? Punah habis ya. Nampak sebab tu jalan supaya mazhab salah jalan lah, tak sedap jalan hak lain. Tak sedap jalan hak lain. Belalah demo nak kirikan ni asal aku ni betul dengan Tuhan aku kan sudah. Manusia tak ada boleh buat apa kali. Apabila idza dufina anta wahdak mung sorang mung. Ada. Mas'uliyah kita.
Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Diri kita nak jaga diri kita. Tak usah duk bergaduh turut demo tu turut. Tak usah. Turut alasan. Ngajilah ngapi apa tak apa. Manhaj sunnah wi ngaji dengan orang. Gih ngaji ngapi apa tak apa. Tapi turut alasan. Jangan duk turut hak saya tu. Turut alasan. Itu dia. Fal khusyuk fi shalah, maka khusyuk dalam semaya itu tu istisyarul khauf min Allah azza wa jal, iaitu kita menuntut perasaan awi takut kepada Tuhan. Apa nak takut lagu mana lah kalau kita tak ertinya. Baca ayat api neraka baca gitu. Baca ayat syurga tak minta gapo. Yalah. Orang salafus soleh dulu apabila dia baca ayat syurga, dia minta syurga. Baca api neraka, dia minta berlindung daripada api neraka dan sebagainya. Baca fitnah hak dunia, dia minta berlindung daripada. Ya sebab dia reti. Kalau kita tak reti, nak ngaji Quran tak boleh, panas lah. Tak padan dengan kita lah dan sebagainya. Berbagai-bagai. Nah, berbagai-bagai tututan. Itu salah satu dipanggil saddu an sabilillah. Saddu an sabilillah. Dosa besar tu orang buat kerja lagu tu. Kita tak mengajar dah. Isi kandungnya Quran. Sekak pula orang. Tanggunglah dapat Tuhan esok. Tanggung dapat Tuhan esok. Wa ta'zimihi wa ijlalihi, dan kita nak membesar mengagungkan akan Allah Jalla Jalaluh, wa insirafil qalbi 'anid dunya. Anta kata masa semaya tadi itu dunia tak dulu. Hak bosan sekali orang kita ramai sekarang mengadu jumpa dengan saya begitu. Mari selalu tak ingat itunya, mari ingat dalam semaya. Lupa muka Tuhan nampak duduk situ dalam semaya. Syaitan. Nampak lah tu syaitan. Ila ma indallahi min na'imin wa khauf. Suruh kita tujukan hati kita kepada apa yang daripada Allah Ta'ala, pada nikmat-nikmat dan takut pada Tuhan. Ingat kata ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa hak di sisi kita binasa. Apa yang ada di sisi Tuhan kekal, tak binasa. Situ tepat dia. 5 minit dah. Wal islamu yanzur lirruh lihadzal manzar. Makna kata Islam dia tilik kepada ruh dengan ini pandangan. Allazi yaj'al minha manhajan lil hayah. Makna kata yang nak menjadi daripadanya itu jalan ni untuk hidup. Ta'ayyashah al-waqi'. Hidup sungguh. Islam ni ya hajah suruh hidup dengan masa hak sungguh. Bukan kita dah hidup dengan masa hak lagi akan datang ataupun hak dulu, hidup hak sekarang. Hak lagi akan datang, kita taklah sistem kita nak jalan lagu mana mikir boleh. Hak balik belakang kan ibrah. Jangan kita duk bangga hak balik belakang saja. Islam tak salah tu. Nampak dah tu? Islam tak nak lagu tu. Naknya bangga hak duk ada. Kita buat apa? Maza qaddamta li dinillah. Saya tanya soalan ni. Gapo kita buat kerana agama Allah? Buat kebaikan gapo hati? Hak kita buat, jangan duk bangga hak dulu. Hak dulu ka ibrah. Orang mai buat mari siap dah. Alhamdulillah tok nenek kita bijak gitu gini. Mereka itu. Kita buat apa? Jadi kita buat apa? Kena ada hak kita buat. Hak lagi akan datang, kita fikirlah. Itu dah, tu agama kita. Ni duk bangga hak dulu. Kayu tu lah, payah buruk lah, telaga lah. Apa lagi? Kata lah. Gak tu kau ni banyak kata. Kalau sebut murid dem, tak usah sebut lah. Dah mungkin lagu tu. Hak nung kaibrah. Tok nenek kita setara tu. Kita buat lagi. Sambung lagi. Ya apa suka. Tok nenek kita boleh buat pondok kita kata. Kita boleh buat jamiah kan masalah. Ya lebih bangga. Nak misal ya tu dah. Nak misal. Kena kok mana dak tu nak misal. Fatursamul tariqatu wa tartabitu billahi fataghayyara alwaqi' almusadim lil fitrah as-salimah. Maka jadilah rupa jalan ni dan mengikatkan kita dengan Allah Taala dan jadi berubahlah alwaqi'. Waqi' berubah. Benda hak berlaku jadi berubah. Berubah lagu mana? Berubah perkara yang berlawan dengan fitrah, sifat kesemulaan jadi hak sungguh.
Sifat kesemula jadi suka tak pada zalim? Tak. Suka ke tak kepada fasad? Tak. Dengan sebab kita ada roh tadi hak terikat dengan perkara tersebut tadi, dia boleh baiki tadi. Dia boleh baiki. Apabila tak ada muka ni, tengok berlaku di Thailand sekarang hak rumah kita boleh naik jadi nayuk obota. Ada satu tempat tu saya tak kenal demonya, dia tahu masalah. Apa kita buat lagu tu? Kerana tak ada pas orang habdil orang mati, pas mu tak mati ke? Mati juga satu hari. Pas mu mati kena masuk dengan kau kekal pula tu. Pas kita pilih benda 4 tahun kita bunuh orang, menghalalkan darah orang, pandai cara mikir. Tak pandai tapi bal tu'thirunal hayatad dunya. Nampak dunia lebih baik pada akhirat. Ishtarau bi ayati thamanan qalila. Sanggup nak jual agama, sanggup nak jualkan maruah kerana nak benda hak sikit. 4 tahun nak lama ke apa? Sebab boleh jadi gitu, jadi darah panas. Semua pakai ada belakang dia anak adan wahai tumpah darah. Tapi ingat, orang tumpah darah orang tak kena lagu, kekal dengan kau. Memang jangan buat mudah. Kekal dengan kau. Orang bunuh orang kekal dengan kau. Bisarihin nasil Quran. Khalidan fiha. Kekal ada dalam itu. Nampak tak tu? Kalau Tuhan tak maaf. Kalau Tuhan maafnya sakut paut dengan si orang yang kena buat tu. Yang kena muzalim tu. Sebab tu jangan lagu ni. Nasallahu ta'ala assalam. Manggal pakar dunia pakar wikno. Pakar dunia pakar wikno. Nampak tu tak? Pakar dunia pakar wikno. Umur kita tak ada panjang kali. Pakar wikno. Tuqimul al-tawazun al-matlub minha fil jawanibi ar-ruhaniyati. Kita nak mendirikan perbandingan lah yang ditutup daripada semua cara tadi pada kita nak menterbiahkan roh kita. Apabila kita ada 3 jalan ni, banyak lagi ni sebagai misal. Kita jalan 3 perkara ni, nascaya orang tu jadi orang. Orang kalau nak jadi orang tak payah kita ngaji sampai BA, MA, doktor. Tak. Pada sanawi tu pada. Kalau jalan sungguh, jadi orang. Hak do bimak syaitan fi jismanil ins. Bukan manusia, tapi rupa saja. Hak tu hak takut. Nampak tu tak? Hak tu hak takut. Dengan sebab itu, sekadar itulah dulu pada malam perjumpaan kita malam ni, kita akan masuk akdu as-silah bainal insan wa rabbih. Perhubungan kita dengan Tuhan tu macam mana pula? Kita nanti tengok. Sedap belaka dalam kitab ni ada lagi. Nah, dan kita akan mengaji orang panggil at-tabsyiriyah. Kumpulan tabsyiriyah ni pio, hanya duk seru manusia kepada agama yang lain pada Islam. Dalam kitab kelas 9 ni ya royak banyak. Ayat banyak dengan Yahudi, dengan Gotu, dengan Gani. Kita ikuti bersama. Hatta Almaniyah. Ada juga hak kelas 9. Nampak tu tak? Mari kita pakai mengaji supaya kata kita ni jadi orang kaki depan buat kerja qaddam nafsaka li dinillahi ta'ala. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala itu bukakan hati kita, boleh kita menerimakan ilmu pengetahuan daripada apa yang dituliskan oleh alim ulama kita. Janganlah kita terlupa, sama-sama kita berdoa supaya kita dapat sihat, selamat wal afiyah dunia dan akhirat. Dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita membantu ke pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita berjaya sama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.